Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal 'ilmi. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وفي لساننا نورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Segala kesyukuran dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu pada hari ini setelah sekian lama kita cuti, dan alhamdulillah surau inilah hari pertama saya memegang mikrofon selepas daripada cuti yang amat panjang. Saya pun tak pasti saya boleh berkata ke tidak hari ini sebab dah lama saya tak bercakap. Namun tahniahlah pada surau ini memulakan kuliah perbincangan mengenai tauhid berdasarkan kitab Faridatul Faraid. Sambungan kita pada muka surat yang ke ni. Yang berapa ya? 10 kan? 10. Yang ke-11 sama. Dan mustahil lawan sama. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Maka berkatalah tuan pengarang, dan mustahil lawan sama. Maknanya sebelum ini kita membicarakan masa yang telah lalu cukup lama membicarakan tentang sifat yang ke-11 dan juga sifat yang ke-12, iaitulah sifat sama dan juga sifat basar. Sifat Allah Ta'ala pendengar, sifat Allah Ta'ala penlihat. Lalu lawazim, talazum daripada Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sama pendengar. Talazum juga, lawazim juga daripada Allah Ta'ala sifat dengan bersifat terlihat. Lazimlah ia ketiadaan lawanannya, iaitulah lawan bagi sama, iaitu tuli. Ini konsep dalam ilmu sifat 20. Nama saja 20, bukan 20, bahkan 50 paling minimum. Namun kita namakan sebagai sifat 20. Sebab apa sifat 20? 4, nafsiyah, salbiyah, lagi apa? Ma'ani dengan ma'nawiyah. 4 tadi menjadi pecah kepada 20. Lalu lazim daripada ada lawan yang mesti tiada. Dah berapa? 1 jadi 2. Lazim daripada Allah Ta'ala sedia kala mestilah bukanlah ia didahului oleh ada, dimulai dengan ada. Dah jadi apa? 4. Tadi 2, ini 2 jadi 4. Ini dia pakai sebagai konsep lawazim. Lazim kalau ada, mestilah ketiadaan itu tak ada. Bila sebut Allah Ta'ala itu bersifat dengan sedikala, lazim mesti dia itu tidak dimulakan dengan ada, dan tidak dimulakan dengan tiada. Ini konsep lawazim namanya. Ini bukannya dinamakan sebagai ilmu falsafah sebagaimana yang ditahmahkan oleh sebagian orang. Mereka mengatakan apa ada lawannya tak ada. Lawan apa nama kidab sedia kali lawannya tidak dimulai oleh tiada. Bakak lawannya menerima ketiadaan. Apa benda ada tak ada? Ayat satu betul dia ada ke tak ada? Itu sibuk tanya pada kita. Ini mereka menuduh kita sebagai konsep metod mengenal Tuhan dinamakan sebagai metod falsafah atau metod falsafah. Menurut mereka bukan metod yang sebenar. Namun perlulah kita faham di sini bahawasanya mengenal Allah Ta'ala, mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu
perlulah berdasarkan sumber yang betul. Konsep ini mudah saja. Kalau tak ada akal, bagaimana kita nak membenarkan tentang kenabian? Kalau tak ada akal, bagaimana kita nak mengakui akan ketuhanan? Kalau tak menggunakan hukum akal, bagaimana kita nak mengatakan Nabi itu benar ataupun tak benar? Apabila kita menggunakan akal, lalu akal kita membuat beberapa kesimpulan-kesimpulan, analisis-analisis, lalu akal kita mengatakan bahawasanya Nabi itu merupakan yang benar. Nabi itu merupakan sesuatu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita membenarkan kepada kenabian, lalu barulah peringkat yang seterusnya. Apa-apa yang dinyatakan oleh Nabi itu, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib akal kita menerimanya. Baru proses yang kedua. Bermula daripada apa? Daripada hukum akal. Oleh kerana itu, kita nak berbicara dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, jangan kita bawa ayat Quran. Bukan kita kata ayat Quran itu, bukan kita mengatakan ayat Quran itu tak memberi nur, tidak memberi hidayah. Tak, bukan begitu. Kerana nak berpegang mesti ikut cara dia. Kita nak lawan Mak Joya, jangan kita buka silat. Kita buka apa? Buka mulut. Betul. Nak lawan dengan Pak Idam, barulah kita buka langkah. Nak lawan dengan Sigi, kita buka langkah 1000. Itu yang dia. Nak lawan kena senjata yang betul. Nak lawan Mak Joya, ya Allah. Kalau buka lawan silat tu memang ni, tapi kalau kita lawan cakap Mak Joya, itu pun kena bertemu buku dengan luas. Bukan maksud kita lawan Mak Joya tu kita buka silat, Mak Joya tu buka mulut, tak kena dia caranya. Barulah nampak siapa hebat. Itu dinamakan sebagai nak berhujah dengan mereka yang tidak mempercayai akan Al-Quran. Perlulah kita menggunakan sama-sama jenis senjata. Perlulah kita menggunakan senjata yang diperakui oleh kedua belah pihak. Oleh kerana orang-orang yang tidak mengakui akan ketuhanan, dalam masa yang sama mereka mengakui akan hukum akal. Mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh akal itu benar. Lalu kita juga menggunakan konsep yang sama, barulah ada titik pertemuan. Bila ada titik pertemuan, barulah naik step yang kedua. Begitulah juga kita mengenal tentang ketuhanan. Bermula daripada akal kita mengatakan bahawasanya tidak ada sesuatu yang ada kecuali dijadikan oleh sesuatu yang lain, iaitulah sesuatu yang lain itu tidak dijadikan oleh yang lain pula. Ini dinamakan sebagai mengakui kewujudan sesuatu yang dinamakan sebagai Tuhan. Sesuatu yang tidak ada permulaan, sesuatu yang berkuasa, sesuatu yang boleh menentukan, sesuatu yang maha saja. Lalu apabila kita akur begini, barulah kita mempercayai akan tiap-tiap yang datang daripadanya. Ini bermula daripada akal. Lalu dengan kerana itulah, apabila akal kita mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat pendengar, mustahil ataupun lawan bagi sifat pendengar, iaitulah Allah Ta'ala tuli. Dan lawan bagi basar, lawan bagi sifat pendengar, iaitu buta. Mustahillah Allah Ta'ala tuli, mustahillah Allah Ta'ala buta. Jadi 4 sifat, 2 yang wajib, 2 yang mustahil. Dan dalil sama dan basar itu, ini dalil akli, dalil nakli. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa sami'ul basir. Artinya, dan ialah Allah Ta'ala itulah yang amat mendengar. Allah Ta'ala sami' yang mendengar dan amat melihat. Apabila Allah Ta'ala melihat, apabila Allah Ta'ala mendengar, pastilah akal kita mengatakan, ini bukan sebagai hukum akal. Apabila Allah Ta'ala melihat, apabila Allah Ta'ala mendengar, mestilah ada sesuatu pada Allah Ta'ala. Dengan sebab sesuatu itulah
Allah Ta'ala dinamakan sebagai mendengar. Sesuatu itu dinamakan sebagai sifat. Sesuatu itu dengan sesuatu itulah Allah Ta'ala mendengar. Sifat itu dinamakan sebagai sifat pendengar. Sesuatu dengan sesuatu itulah Allah Ta'ala melihat. Lalu sesuatu itu dinamakan sebagai sifat pelihat. Jadi berlaku perkara tersebut ada pada Allah Ta'ala. Ini menunjukkan adanya sifat itu berdiri dengan zat Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala itu mendengar, Allah Ta'ala itu melihat. Sesuatu itu dinamakan sebagai sifat. Yang mana sesuatu yang dinamakan sebagai sifat itu dia bukan zat dan juga dia bukan zat. Dia bukan zat Tuhan. Dan dia bukan selain daripada zat Tuhan. Kita tak tahu hakikat sifat itu macam mana. Bukannya sifat itu boleh terasing daripada Allah Ta'ala. Tak begitu. Kalau kita kata sifat itu terasing daripada Allah Ta'ala, bukan kata tentang ketuhanan. Diri kita sendiri pun tak boleh terasing. Sifat tak boleh lari daripada diri kita. Mana kita pergi mana-mana pun sifat tetap ada. Cuma beza kita dengan Allah Ta'ala tak dapat dinyatakan lagi lah. Kerana terlampau dia jelas. Dari sakami sini syait. Kita ini sifat kita dinamakan sebagai Arab. Ada permulaan, ada pengakhiran. Sifat Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran. Allah Ta'ala mendengar Allah Ta'ala dengan zat yang bersifat pendengar. Melihatnya Allah Ta'ala dengan zat yang bersifat pelihat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kita menyatakan, meyakininya ada sifat-sifat tersebut. Kalau tak ada sifat itu, taklah dinamakan sebagai orang yang mendengar. Kalau tak ada sifat itu, langsung lalu kita tak boleh mengatakan Tuhan yang mendengar. Ada sifat itulah dinamakan sebagai Tuhan yang mendengar. Sebab kita bezakan orang bisu dengan orang boleh cakap, orang buta dengan orang cengik. Orang cengik itu kerana dia ada sifat pelihat. Orang buta itu ketiadaan sifat pelihat. Lalu kita faham di sini, apabila Allah Ta'ala mengatakan dia mendengar, maha mendengar, dan dia maha melihat, pastilah adanya sifat pelihat, pastilah adanya sifat pendengar. Berbeza dengan golongan-golongan Mu'tazilah, yang mana Mu'tazilah ini dia terlampau mentanzihkan Allah Ta'ala, terlampau menafikan sesuatu yang tak layak daripada Allah Ta'ala. Lalu mereka menafikan akan sifat-sifat ketuhanan. Mereka mengatakan Allah Ta'ala mendengar dengan zat, bukan dengan sifat. Allah Ta'ala melihat dengan zat, bukan dengan sifat. Allah Ta'ala berkata-kata, bukan maksudnya Allah Ta'ala ada mempunyai sifat berkata, tak. Bahkan Allah Ta'ala menjadikan huruf dan juga suara pada yang lain dinamakan sebagai Allah Ta'ala itu berkata-kata. Mereka terlampau memujikan Allah Ta'ala, terlampau tak nak samakan, tak nak tidak mahu menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk, terlampau sehingga mereka menafikan segala sifat-sifat ketuhanan. Kerana apa mereka menafikan? Kerana kalau mereka kata adanya Tuhan, adanya sifat pendengar, adanya sifat pelihat, banyaknya, jadi Tuhan itu banyak. Sedangkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat Esa. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu Esa. Esa, bila sebut Esa, mereka mengatakan semata-mata zat saja, tak ada sifat-sifat. Kalau ada zat, ada sifat, dah dua berbilang-bilang, lalu sama dengan makhluk berjuzuk-juzuk, berbilang-bilang. Mereka tak nak. Ini dinamakan sebagai terlampau memujikan Allah Ta'ala. Atau kita kata apa? Memujikan Allah Ta'ala dengan cara yang tak betul. Dan juga kita tidak boleh mengatakan bahawasanya sifat Tuhan itu bukannya zat dia.
seolah-olah adanya pemisah antara zat dengan sifat. Tak boleh begitu juga. Lalu mereka mengatakan sifat Allah Ta'ala, berkuasa Allah Ta'ala, artinya sifat berkuasa pada Allah Ta'ala, bukannya zat yang berkuasa. Ini juga tak boleh dalam golongan ahli sunnah. Kita tak boleh kata yang berkuasa itu ialah sifat, syirik, kufur. Dan kita tak boleh mengatakan yang berkuasa itu zat tanpa kita menyebut sifat. Salah, sesat, sebab sama dengan Mu'tazilah. Yang benar ahli sunnahnya ialah apa? Allah Ta'ala berkuasa zat yang bersifat. Betul. Itu dinamakan sebagai pahaman yang pertengahan. Kita ini adalah yang pertengahan, bukannya Mu'tazilah, dan bukan juga golongan yang terlampau mengisbatkan ketuhanan, terlampau mengisbatkan sifat-sifat ketuhanan. Lalu mereka mengatakan Allah Ta'ala ada tangan, Allah Ta'ala ada kaki, Allah Ta'ala ada muka, Allah Ta'ala ada mata. Yang maknanya kita ada mata ini, Allah Ta'ala ada mata juga, cuma kita tak tahu cara bentuk macam mana mata Tuhan. Ini terlampau mengisbatkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak boleh juga terlampau. Yang terlampau ini, lalu mereka, oleh kerana mereka terlampau mengisbatkan akan sifat-sifat, namanya sifat khabariyah. Terlampau mengisbat sifat ini, mereka menuduh, sebagian daripada mereka menuduh kita sebagai orang yang kufur. Orang yang ini mereka menuduh kita sebagai Jahmiyah, mereka menuduh kita sebagai Mu'tazilah kerana menafikan akan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi tak boleh terlampau menafi dan juga tak boleh terlampau mengisbat. Bahkan ahli sunnahnya, kita dalam bagian ini kita juga mengisbatkan, dinamakan sebagai apa? Tafwid. Yang mana sebagian daripada tafwid itu ada juga kategori dinamakan sebagai kita mengisbatkan kalau datangnya ada ayat Quran, adanya nas-nas. Nas mengatakan Allah Ta'ala itu ada yad, yadullah fawqa aydihim, ataupun dengan sebagai dua tangan Allah yang terlepas, ataupun kepada ayat-ayat lagi yang mutasyabihat, ayat-ayat yang kesamaran. Ayat kesamaran macam mana yang dinamakan sebagai ayat kesamaran? Iaitulah ayat yang kita kalau gunakan ayat zahirnya, mafhum zahirnya, nescaya akan memberi maksud penyamaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Dinamakan sebagai ayat mutasyabihat. Lalu dalam dalam golongan ahli sunnah, dalam konsep menggunakan konsep Abu Hasan Al-Ash'ari, iaitulah ia mengisbatkan akan sifat-sifat tersebut. Allah Ta'ala ada tangan, ya, Allah Ta'ala sendiri kata dia ada tangan, tapi tangan Allah Ta'ala itu bukannya anggota. Tangan Allah Ta'ala itu bukan apa yang kita faham, bahkan tangan yang layak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana tangan yang layak bagi Allah Ta'ala ini bukan yang dipahami oleh kita. Kalau dipahami bagi diri kita, tangan itu ialah berjuzuk-juzuk, satu juzuk daripada anggota. Bahkan yang dimaksudkan dengan tangan Allah ini ialah suatu sifat yang layak bagi Allah Ta'ala, bukan berjuzuk, bukan apa, yang layak bagi Allah Ta'ala itu yang diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan ayat yang zahir. Makna yang lihat tangan itu bukan, kita tak boleh kita menggunakan makna yang zahir. Makna yang zahir pada bahasa, sebab yang zahir pada bahasa tangan ni adalah anggota. Mata itu adalah kiri kanan ini. Kalau kita menggunakan makna yang hakiki ini, nescaya dinamakan sebagai golongan yang mujassimah, yang mentajsimkan Allah Ta'ala, musyabbihah, yang menyamakan Allah Ta'ala. Jadi kita isbat, kita kata ya, dah Allah Ta'ala mensifatkan begitu, kita akur saja. Dan jangan cakap banyak-banyak, jangan tafsir-tafsirkan. Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang layak tangan bagi manusia apa dia? Yang layak bagi manusia,
Yang layak bagi manusia tangan ialah anggota. Yang layak bagi mata ialah anggota. Lalu yang layak bagi Allah Ta'ala, kita kalau kita mengatakan sama macam kita, itu bukan yang dinamakan sebagai yang layak. Turun yang layak bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turun sepertiga malam. Bila sebut turun, itu yang layak bagi makhluk. Yang layak bagi makhluk ialah berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Kaifiat belum tahu lagi macam mana. Sama ada kita turun jatuh daripada tingkat 6 jatuh tingkat 1 tu, sama ada kepala dulu ataupun kaki dulu, itu dia makan sebagai kaifiat. Ataupun jatuh secara Ultraman, cara Superman, itu macam ni, kita tak tahu. Ataupun jatuh penggal badan dia gebuk, itu dia makan sebagai kaifiat. Cara jatuh, macam mana kedudukan kita, bentuk kita, menjerit macam mana, menjerit ke tak menjerit ke, kita tutup mata ke pejam mata, itu dia makan sebagai kaifiat cara ketika jatuh. Tapi yang layak jatuh bagi makhluk ialah berpindah daripada satu tempat, bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Daripada tingkat 6 barulah peringkat kedua, tingkat 5. Daripada peringkat 5 barulah peringkat 4. Bukan masa jatuh itu daripada tingkat 6 tiba-tiba ada tingkat 1, tanpa melalui tingkat 4, tanpa melalui tingkat 3, tanpa melalui tingkat 2. Tiba-tiba dia jatuh tiba-tiba tingkat 1. Ada ke begitu tuan-tuan? Ada orang jatuh daripada tingkat 6 tiba-tiba ke tingkat 1? Ada ke tidak? Kita tak faham saya cakap. Faham kan? Jadi yang layak bagi kita ialah jatuh daripada tingkat 6 sebelum sampai tingkat 1 tu apa dia? Jatuh dah tingkat ni 5. Kalau ada jaring di situ, maknanya kita akan jatuh. Daripada tingkat 4, tak ada jaring, baru dah jatuh ke tingkat 3. Itu proses jatuh dulu. Barulah sampai tingkat 1. Itu dinamakan sebagai turun ataupun jatuh yang layak bagi makhluk. Kalau mereka di sini tu kalau ada tadah tangan dekat tingkat 3, itu tak akan jatuh tingkat 1. Itu dinamakan sebagai yang layak jatuh ataupun turun bagi makhluk daripada satu keadaan, daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini dinamakan sebagai jatuh yang layak bagi makhluk, turun yang layak bagi makhluk. Tak tahu kalau tuan-tuan boleh turun daripada tingkat 13 tu, niat saja sampai tingkat 1. Saya tak tahu. Ada yang tak ada kan? Mesti naik lift. Kita pergi bergerak daripada suatu ruang kepada suatu ruang. Ini yang layak bagi manusia. Mungkin Malaysia akan tak lama lagi mewujudkan teknologi turun tingkat 13 ke tingkat 1 tanpa melalui tingkat 12. Kita tak tahu macam mana cara. Kita tak tahu. Ini bukannya dinamakan sebagai turun yang layak. Dia mesti bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Ini dinamakan sebagai turun yang layak bagi makhluk. Turun yang layak bagi sesuatu yang mengambil ruang, itulah makhluk. Ini yang layak bagi makhluk. Kaifiatnya macam mana kaifiat? Pelbagai. Orang dulu tak terbayang macam mana cara turun, duduk tangga bergerak. Itu dia makan sebagai kaifiat turun sekali kan. Tangga bergerak tu, itu kaifiat. Cara macam mana? Duduk mula-mula tu macam-macam lah turun. Kaki macam ni, takut kain tertarik. Ini dia makan sebagai kaifiat turun. Kita berdiri, hanya berdiri, dia akan turun daripada bergerak berapa puluh darjah. Tu dia tak terus turun begini. Tapi lift punya turun, cara turun lift macam mana? Pergerakan tempat yang satu, dia tak perlu begini. Tu bawah. Ini dinamakan sebagai turun menaiki lift. Ada lagi juga dinamakan sebagai turun ikut tingkap. Itu yang kepala dulu. Pecah benda. Ini dinamakan sebagai kaifiat turun. Tapi yang layak bagi turun tadi sama ada naik sekali ni apa, di tangga bergerak, ataupun naik lift, ataupun dia terlompat ke jentera itu. Yang layak cara turun itu tetap satu, iaitu bergerak daripada satu tempat kepada satu tempat. Daripada paling atas barulah yang kena sikit. Lalu bila sebut Allah Ta'ala turun sepertiga malam, mereka berkata, ya Allah Ta'ala turun daripada langit turun ke bumi. Ya
yang layak bagi Allah Ta'ala. Daripada langit daripada Allah daripada langit paling atas sekali turun ke bumi sepertiga malam. Kita tanya tu macam mana? Turun daripada atas ke bawah. Takdir sama makhluk yang layak bagi Allah Ta'ala. Nampak tu kita. Itu dinamakan sebagai kesilapan dalam memaham. Bila sebut yang layak bagi Allah Ta'ala mencari daripada atas ke bawah, itu yang layak bagi apa? Makhluk. Jadi ayat pun dah tak betul. Allahu Akbar. Ini dinamakan sebagai Allah Ta'ala. Lalu kita meyakini Allah Ta'ala, kalau kita menggunakan, kita serahkan pada Allah Ta'ala ataupun kita mengisbatkan Allah Ta'ala, yang dimasukkan dengan Allah Ta'ala turun itu, iaitulah yang layak bagi Allah Ta'ala. Bila sebut yang layak, artinya bukannya bergerak. Allah Ta'ala turun, tapi bukan dalam cara bergerak. Kalau sebut bergerak, apa itu bergerak? Daripada satu tempat ruang kepada suatu ruang. Jadi kalau turun itu dia bukan sebagai bergerak daripada atas tingkat 6, tingkat langit 6, langit ke-5, ke-4, ke-3. Itu dia bukan sebagai bergerak. Bergerak ini, setiap yang bergerak ini daripada satu ruang kepada satu ruang ini, sesuatu yang layak bagi makhluk. Bila sebut sesuatu yang layak bagi makhluk, lalu kamu mengatakan Allah Ta'ala turun itu ialah Allah Ta'ala bergerak, maknanya kamu telah menyamakan Tuhan dengan makhluk. Lalu kita mengatakan Allah Ta'ala itu turun, kita serahkan kepada Allah Ta'ala, tak sama dengan makhluk. Bukan maksud Allah Ta'ala turun itu ialah Allah Ta'ala bergerak-gerak. Tidak. Apa maksudnya? Serah kepada Allah Ta'ala tanpa ada kaifiat. Tidak ada kaifiat. Allah Ta'ala ada tangan. Contoh kalau kita nak isbat, Allah Ta'ala ada tangan, tidak ada kaifiat. Ya, tangan yang tak berkaifiat. Bukannya kita mengatakan tangan yang tak tahu kaifiat. Salah, dua perkataan yang berbeza tuan. Kaifiat ni saya cerita tadi kan. Kaifiat tu macam mana? Turun tangga tadi, itu kaifiat. Ada yang menegak macam ni, ada yang turun begini, ada yang kepala tiruk. Itu kaifiat. Cara macam mana, rupa macam mana, kadar macam mana. Itu kaifiat. Lalu kita mengatakan Allah Ta'ala ada tangan, tidak ada kaifiat. Kenapa? Kerana kaifiat ini untuk makhluk saja. Lalu Allah Ta'ala turun tanpa ada kaifiat, bukannya bergerak, tidak mengambil ruang, tidak ini. Macam mana? Yang layak bagi Allah Ta'ala. Kita tak tahu, serah pada Allah, serah. Ini dinamakan sebagai akidah salaf. Akidah yang dipakai oleh yang dipegang oleh orang-orang yang terawal Islam. Serahkan pada Allah Ta'ala. Jangan berpaling-paling, jangan duk tafsir yang sudah. Serah pada Allah Ta'ala, isbatkan saja. Ini tak ada cerita panjang. Itu adalah perbezaan antara tafsir dan juga isbat Abu Hasan Al-Ash'ari ataupun khalaf. Ini yang paling ramai. Yang paling ramai macam mana? Khalaf artinya mereka yang terkemudian, ulama-ulama terkemudian. Iaitulah tiap-tiap ayat yang mutasyabihat atau ayat mutasyabihat ini, mereka akan mentakwilkan ayat tersebut. Turun, mereka takwilkan dengan turunnya rahmat. Tangan, mereka takwilkan dengan maksud kudrat, kekuasaan. Istawa, memiliki atau memerintah dan sebagainya. Ayat-ayat ini ditakwilkan. Ditakwil artinya dipalingkan daripada makna hakiki kepada makna majazi. Ditakwilkan artinya dipaling, diubah, dipahami akan ayat yang biasa, yang hakiki, digunakan dengan maksud simbolik ataupun bahasa kiasan. Contohnya masak apa? Masak nasi. Itu bahasa simbolik. Kalau ikut hakikinya orang masak nasi memang orang gila. Kita ataupun orang nak masak bumbu. Ada tak ada orang masak nasi kan? Ada tak masak nasi? Tak ada tak masak nasi. Yang masaknya apa dia? Beras. Yang hakiki ni bila semua masak nasi, ambil dekat periuk nasi masak tu, masukkan dalam air, gebus tanak balik. Itu sebenarnya. Ini dinamakan sebagai ayat kiasan ataupun bajazi. Begitulah juga dalam ayat-ayat Al-Quran, nas hadis-hadis Nabi yang lain semua, adanya hakiki, adanya majazi. Ini dibicarakan dalam ayat-ayat mutasyabihat. Dan dalil keduanya,
kedua iaitulah sama dan juga basar. Pula ini dinamakan sebagai dalil akli, bahawasanya jika tiada bersifat ia Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala tiada bersifat ia Allah Ta'ala dengan keduanya iaitulah sifat pendengar dan juga sifat penlihat, nescaya bersifat dengan tuli dan buta, tuli pekak, buta-buta. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan terlihat, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pendengar, nescaya lawazim, dengan lawan dia mesti ada. Mesti ada. Kita tak boleh kata ada aku jumpa sifat Leman tadi. Pak Leman tu bukan tuli, bukan buta dan bukan cili. Jumpa Pak Leman ni bukan seorang yang buta dan juga bukan seorang yang cili. Kalau sebut buta, secara automatik celik itu tak ada. Bila sebut celik, secara automatik buta tu tak ada. Dinamakan sebagai did, sesuatu yang berlawanan. Sesuatu yang berlawanan ini konsepnya macam mana? Dia tidak boleh ada serentak. Aku jumpa lah Pak Seman tu dia buta dan juga dia celik. Tak boleh. Aku jumpa lah Pak Seman tu tak buta dan juga tak celik. Tak boleh juga. Aku jumpa Pak Seman, dia celik dah semalam. Aku jumpa hari ni Pak Seman, dia buta lah, nampak tuan-tuan. Dua kenyataan yang pertama tadi salah, dua kenyataan yang kedua tadi betul. Ini memberi maksud tiap-tiap dua yang berlawanan. Apa berlawanan? Ada tak ada. Buta celik. Macam apa? Tuli. Kalau tuli pekak lah. Pekak dan juga mendengar. Ini dinamakan sebagai perkara yang berlawanan. Dia tidak boleh hilang kedua-dua, tak boleh tak ada kedua-dua, tak boleh, dan juga tak boleh ada kedua-dua serentak, tak boleh juga. Dan wajib yang mestinya kena ada salah satu pada satu masa. Dia salah satu je kena ada. Tadi marah ni, ini punya apa nama sabar pula. Semalam cantik, ini tak cantik. Pastilah salah satu. Yang awak ni cantik tapi tak cantik, tak boleh. Tak boleh. Kalau cantik muka, baju yang tak cantik. Kalau cantik muka, mungkin rambut tak cantik, tapi muka tetap cantik. Tapi muka cantik tak cantik tak boleh. Tak ada kita jumpa kata muka cantik tapi tak cantik. Yang adanya muka cantik satu nisbah, satu sudut yang lain pula tak cantik. Satu nisbah, satu sudut tak cantik, satu sudut yang lain pula cantik. Contohnya macam mana? Hitam itu menawan. Allah, tengok muka takrani, hitam legam, tak cantik muka dia. Tapi sudut yang lain, manis dah. Nampak? Sudut yang lain. Itu dia kata tadi. Dia tak boleh nisbah yang sama, tak boleh. Tengok hidung punya cakap pasal lah besar orang. Kalau semata-mata tengok itu tak cantik, tapi bila compare cantik pula. Nisbah yang lain, bukannya nisbah yang satu, bukannya sudut yang satu, mesti sudut yang berlainan. Bila sudut berlainan saja tak masalah, tapi sudut yang satu tak boleh. Jadi dia sebagai dua perkara yang berlawan-lawanan, tak boleh ada serentak, tak boleh tak ada serentak. Dia kena ada salah satu. Bila kita dah isbatkan satu, bila kita dah membuat keputusan, apabila kita telah menatijahkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat sama, nescaya ketiadaan lawannya. Apabila kita dah ada natijah, kesimpulan Allah Ta'ala bersifat dengan basar, nescaya tertolaklah lawanannya. Jadi begitulah yang berkata di sini. Jika tiada bersifatnya dengan keduanya sifat sama dan basar, nescaya bersifat dengan tuli dan buta. Kalau tak sama, mestilah dia tu buta. Sama tuli. Kalau dia tidak terlihat, nescaya dia tu buta dan dia itu batil.
Kerana keduanya, apa keduanya? Tuli dan buta itu merupakan sifat kekurangan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Buta dan tuli itu merupakan sifat yang naqais, sifat yang naqsun, yang kurang bagi Allah Taala. Ini dinamakan sebagai apa? Ini dinamakan sebagai kaedah ataupun dinamakan konsep sesuatu yang sempurna. Sesuatu yang sempurna bagi manusia, bagi makhluk, Allah Ta'ala yang menciptakan kita mestilah lebih sempurna. Ini dinamakan sebagai kias aulawi. Kias aulawi. Kalau manusia itu sempurna, Tuhan itu lebih sempurna lagi. Kalau kita ni hebat, Allah Ta'ala mesti lagi lebih hebat. Ini dinamakan sebagai menggunakan dalil akli, yang mana dalil ni tak kuat. Dalil tak kuat. Sebab apa kita kata tak kuat? Tak semestinya sesuatu yang sempurna bagi makhluk, bagi Tuhan itu sempurna.